Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh, dekat saya punya tak ada. Tuan-tuan, minta maaf tadi kita minta berhenti sekejap, stop sekejap. Biasalah tuan-tuan, tadi ada orang komen kita sengit lah dan sebagainya. Jadi kita cuba perbaiki, InsyaAllah. Minta maaf banyak-banyak sebab inilah first time kami buat FB live ni. Jadi bila first time tu banyaklah masalah-masalah teknikal yang mungkin kita buat dan insyaAllah kita cuba perbaiki untuk insyaAllah kepuasan serta manfaat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali berkenaan dengan pencen akhirat tadi. Pencen akhirat tadi, ya. Maknanya tuan-tuan, macam mana saya kata pencen akhirat, tuan-tuan? Mari kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, atau kama qala rawahul Muslim. Hadis ini sahih tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya. Mati tuan-tuan, tak boleh buat apa dah, putus amalan. Kalau dulu semasa hidupnya rajin dia baca Quran, tuan-tuan, mati dia mendengar orang baca Quran untuk dia, tuan-tuan, itu pun kalau ada lah. Saya pernah dapat satu message tu, atau bukan message, tuan-tuan, daripada WhatsApp, gambar daripada WhatsApp. Bila kita lihat mungkin yang meninggal itu ibu atau ayahnya, kemudian anaknya duduk di sebelah main game, tuan-tuan, kan? Allahu Akbar, sedih. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berharap benda itu tak betul lah. Hanya fake news, kan? Harap benda itu tak betul lah. Tapi kalau betul, sangat sedih, tuan-tuan. Mati anak Adam, tak boleh buat apa-apa dah. Kalau lu selalu baca Quran, tapi akhirnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mati dia nanti insya-Allah dia pula akan mendengar Al-Quran. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup dia tak pernah tinggal solat, hidup dia selalu berselawat, hidup dia selalu solat sunat, puasa sunat dan sebagainya, perkara-perkara sunat yang dia buat. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dah mati habis, tuan-tuan, Nabi kata mati anak Adam, putus amalan, habis semua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan apabila mati, maka habislah rezekinya di dunia. Habis rezekinya di dunia, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi SAW, walaupun habis amalannya, tetapi tiga perkara ini akan menjamin pahala itu sentiasa datang kepada si mati. Masya-Allah, hebat. Sebab tu saya kata tadi, pencen akhirat, kan? Kan? Saya suka perkataan ini, pencen akhirat. Bukan hanya di dunia sahaja pencen, akhirat pun pencen, tuan-tuan. Kan? Hebatnya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mati, tuan-tuan, maka tiga perkara ini akan datang pahalanya kepada kita, iaitu yang pertama Nabi sebut apa? Sadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya? Kemudian seterusnya, waladun salihin yad'ulah, ya? Tiga perkara, ya? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian seterusnya yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, doa anak yang saleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Masya-Allah. Tiga perkara ini akan sentiasa hadir dan akan sentiasa kita tunggu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Habis mati, masuk liang lahat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tak ada apa yang kita nantikan, ya. Mungkin tiga perkara inilah yang akan menjadi ganjaran bagi kita, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya nak pergi sebenarnya dalam mengupas hadis ini, kerana dia betul-betul berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Kan tajuk yang diberikan pada saya ni pun dia orang ni pun boleh tahan kan. Bombastik kat dia orang ni kan. Kan wakaf, apa yang saya faham maknanya macam mana wakaf orang dulu, macam mana wakaf orang sekarang. Tak apalah, nanti insya-Allah ada masa kita akan kupas sebaiknya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya sambung ni, jangan lupa tuan-tuan like and share. Itu yang penting. Kan, like and share. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, up sikitlah. Up sikit. Tu dia. Bahasa orang muda tuan-tuan. Saya ni dah tua. Saya pun tak nak faham. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengupas hadis yang saya bacakan di awal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila kena mengena dengan wakaf ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sadaqatun jariyatun. Sedekah jariah tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar sedekah. Tuan-tuan puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan sedekah sinonim, kita biasa dengan sedekah. Macam mana saya nak cakap? Sedekah ini tuan-tuan paling mudah lah. Hari Jumaat orang akan sedekahkan pisang. Kan? Bagi pisang kat masjid. Asal Jumaat pisang. Pergi masjid pisang. Pergi masjid pisang. Tapi kalau masjid negeri special sikit tuan-tuan. Bukan pisang, kadang-kadang ada apple. Saya main tuan-tuan. Tapi nak khabarnya, perbuatan ataupun amalan sedekah itu biasa sinonim. Kan? Jumaat je pisang. Pisang je mesti Jumaat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak khabarnya sedekah ini biasa bagi kita. Cuma tuan-tuan, sedekah ini kata ulama ada 3 bahagian. Maafkan saya kalau saya salah. Boleh tegur, sama-sama kita perbaiki diri. Ada 3 tuan-tuan. Kan? Yang mana yang pertama pahalanya ada 2, minta maaf saya. Yang pertama pahalanya ketika itu sahaja. Yang kedua pahalanya berkekalan. Kan? Apa yang disebut sebagai sedekah yang munqati'ah. Yang kedua disebut sebagai sedekah jariyah. Entah ada beza tuan-tuan dua benda ni. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah munqati'ah ini apa? Kata ulama, sedekah munqati'ah ini adalah sedekah yang terputus. Terputus amalannya tuan-tuan. Minta maaf, bukan terputus amalannya, terputus pahalanya kata ulama. Contohnya, kita bagi makan pisang dia, tuan-tuan. Kadang hari Jumaat tuan-tuan, ada yang tak makan lagi. Bila makan tak makan lagi lapar tuan-tuan. Kemudian bila lapar ni, bila pergi masjid hari Jumaat ada pula pisang. Makannya pisang tuan-tuan. Kenyang. Jadi kenyang tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatnya sementara. Mana ada orang makan pisang kat dunia kenyang selama-lamanya? Tak ada tuan-tuan. Mustahil. Ini bukan dalam syurga, kan? Jadi sementara je tuan-tuan. Jadi itu kata ulama yang dikategorikan sebagai sedekah munqati'ah, terputus. Terputus sebagai apa? Terputus sebagai manfaatnya sementara maksudnya, dan terputuslah pahalanya bila sementara. Tuan-tuan, kemudian yang kedua saya sebut tadi sadaqatun jariyatun. Tuan-tuan nampak tak? Dekat dah dengan hadis yang saya sebutkan, ataupun sama dengan hadis yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Sedekah jariyah. Apa dia sedekah jariyah? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan berkenaan dengan sedekah jariyah yang ada dalam hadis ini. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan sedekah jariyah satu-satunya yang ada di muka bumi ini adalah wakaf. Tuan, hebat wakaf ni tuan. Sebab apa wakaf? Sebab bila kita beri tuan-tuan, pahalanya itu berpanjangan. Berpanjangan sampai bila-bila tuan-tuan. Sehingga ada ulama mengatakan hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Selagi mana harta itu dimanfaatkan, maka tuan-tuan, masya-Allah, harta tersebut dimanfaatkan dan pahalanya akan mengalir kepada si pemberi itu tadi, atau si pewakaf. Masya-Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya apa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang saya katakan tadi, pencen akhirat itu, kan? Walaupun dah mati tuan-tuan, pahala tetap mengalir. Selain daripada ilmu yang bermanfaat, selain daripada doa anak yang saleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut tentang wakaf ini. Wakaf ni apa benda? Kan? Apa beza wakaf? Apa dia sedekah? Kan? Sebab dalam Islam ada banyak tuan. Ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, ada zakat. Kan? Macam-macam instrumen yang Islam kemukakan kepada kita untuk muamalat seharian. Kan? Saya tak mau sentuh lah benda-benda yang lain. Kan? Saya lebih sentuh kepada
wakaf ini tadi, dan saya sentuh pada sedekah. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dah sebut tadi sedekah ni ada dua bahagian, sedekah munqati'ah dan sedekah jariyah. Dan itulah dia tuan-tuan, maknanya kalau sedekah ini sedekah yang terputus dia punya manfaat atau terputus pahalanya, terberhenti pahalanya. Dan jariyah itu yang wakaf ini tadi, itulah dia bila pahalanya berkekalan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, wakaf ini kalau kita lihat dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh, disebut sebagai penyerahan harta. Boleh saya katakan sebagai penyerahan harta. Ini bukanlah hadis sebiji-sebiji dalam kitab fiqh itu tuan-tuan. Nabi saya nak kata tafsir taklah, kita nukilkan je tuan-tuan. Maknanya wakaf ini adalah kita menyerahkan harta dan manfaatnya itu digunakan oleh masyarakat umum. Itu daripada segi tiga mazhab, iaitu Asy-Syafi'i, Hanafi dan Maliki, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal menambah sedikit untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wakaf ini kalau boleh saya simpulkan, penyerahan harta yang mana manfaatnya digunakan oleh masyarakat umum untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, taqarrub ila Allah. Sunat hukumnya tuan-tuan. Kan? Kalau macam tadi saya sebut zakat wajib tuan-tuan, kan? Bila Allah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan ataupun memaktubkannya dalam Al-Quran, maka hukumnya jelas wajib ke atas kita. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Zakat ini wajib tuan-tuan. Kerana itu Allah sebut secara jelas di dalam Al-Quran. Tapi tuan-tuan, wakaf ini sunat. Kerana Allah tidak sebut secara jelas. Tuan-tuan, kita ada 30 juzuk dan 114 surah. Dan kitab Mabahis fi Ulumil Quran kita ada 6666 ayat katanya di situ. Maka tuan-tuan, secara kesimpulannya boleh kita katakan tidak ada satu pun ataupun belum pernah saya jumpa ada satu ayat Al-Quran yang menyentuh langsung wakaf ini, tak ada. Tak ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tiada tetapi secara langsung tetapi kalau kita lihat dalam tafsir memang ada menyebutkan tentang ibadah wakaf ini. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-92 yang mana berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Lan tanalul birra, tidak sekali-kali kamu akan mencapai kepada kebajikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menyerahkan harta yang kamu cintai. Masya-Allah, tuan-tuan. Harta yang paling kita cintai, kita serahkan, barulah kita betul-betul mencapai kepada kebaikan yang sempurna. Ni nak sebut kat tuan-tuan. Sebab di kalangan kita ni tuan-tuan, kan, ada yang nak bagi pun lebih kurang je tuan-tuan, kan. Rajin dia bagi tuan-tuan, tapi yang lebih kurang, yang tak berapa dah nak pakai tuan-tuan, kan. Jarang orang kalau bagi tuan-tuan, kan, kok bagi akun ni, minta maaf bukan nak menyentuh mana-mana baik, tak ni contoh contoh yang marah saya, kan. Ada yang orang kata bagi kipas ni tuan-tuan, kan, kipas yang nak buka pun tak sampai hati tuan-tuan, kan, nak pasang tu sampai hati. Pasal apa? Bila pasang terkehil lehernya tuan-tuan, kan, terkehil, patah lehernya, kan. Nak pusing pun tak pun nak boleh pusing tuan-tuan, keras je. Kalau dulu boleh pusing kiri kanan, dah tak boleh pakai, dah keras, bagi kat masjid, bagi kat surau. Konon wakaf tuan-tuan. Masya-Allah, kan. Itu bukan benda yang paling baik. Bukan satu perkara yang baik. Kan baik kalau kita tuan-tuan beli baru, kan, keluar dalam kotak tuan-tuan, kan. Ada dia punya dia punya span warna putih tu, kan. Keluar dalam kotak tu, baru terus pasang, kan. Barulah pasang tuan-tuan, baru seronok, kan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, laju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada? Tak ada tuan-tuan. Sampai 4 je.
sampai 3 je pun. Kipas kat office sampai 3 je. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, nak bagi yang terbaik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagi yang terbaik, tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mentafsirkan ayat ini tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Tafsirul Azim karangan Ibnu Katsir, dinukilkan satu cerita, satu sejarah yang termaktub di dalam Islam, iaitu wakaf daripada seorang sahabat yang bernama Abu Talhah. Dan dengar sahaja ayat ini turun, maka dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu dinyatakan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan apa tuan-tuan? Ya Rasulullah, aku melihat ataupun aku mendengar satu ayat Al-Quran yang turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kata Abu Talhah? Ya Rasulullah, kan, aku ingin memberikan tanahku, kan, Bayruha, satu tanah yang sangat aku sayang, satu tanah yang aku sangat cintai. Kenapa dia nak bagi tuan-tuan? Kerana dia merefer ataupun dia merujuk kepada ayat Al-Quran tadi. Dia nak jadi orang yang sebaik-baiknya, maka dia refer ayat Al-Quran tadi yang baru dia dengarnya, telah turun, maka dia serdah, dia berikan. Kenapa dia sayang sangat dengan Bayruha ini? Dia sayang sangat sebab Nabi SAW pernah minum air daripada periginya. Nabi SAW pernah makan kurma di situ tuan-tuan, kurma daripada kebunnya. Jadi ada sentimental value. Itu tuan-tuan, sentimental value. Kalau saya ingat tuan-tuan perkataan sentimental value ni, nanti kita akan ulas berkenaan dengan yang pasal wakaf belakang-belakang. Nanti insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana rasa sayangnya dengan kebun itu, lalu diserahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bah, taib. Maknanya Nabi terima wakaf ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kebun tu ustaz? Tak ada dah. Tak ada dah tuan-tuan kebun tu. Kan? Cuma tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kalau tuan-tuan masuk daripada pintu utama itu, pintu utama, kalau Allah, saya tak ingat nama pintu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk, kemudian ada satu, tapi kalau nak perasan, ada satu kubah yang berwarna silver. Lima kubah yang berwarna silver yang disusun secara melentang begitu. Di bawah itulah tanah Abu Talhah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebahagian daripada Masjid Nabawi. Saya nak cakap dengan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Masjid An-Nabawi tak akan tutup sampai hari kiamat. Masya-Allah, hebatnya orang beribadah di situ, solat 5 waktu di situ, solat sunat di situ, iktikaf di situ, selawat di situ, zikir di situ. Semua perkara-perkara kebaikan dibuat di situ. Orang buka kitab di tiang-tiang masjid dan berada di situ. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang menuntut ilmu, masya-Allah, pahala akan hadir kepada siapa? Kepada Abu Talhah. Masya-Allah tuan-tuan. Lama dah tuan-tuan Abu Talhah tinggalkan kita. Sebab tu saya kata ni tadi, saya seronok dengan perkataan pencen akhirat ini. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi kepada hukum sunat itu tadi. Walaupun wakaf ini hukumnya sunat dilakukan tuan-tuan, tetapi saya teringat kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kurang lebih ayatnya begini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, innama yataqarrabu ilayya al-'abdi bin nawafil. Sesungguhnya mana-mana hamba-Ku yang ingin mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, dengan memperbanyakkan, dengan melakukan perkara-perkara yang sunat. Masya-Allah. Kita lihat pada hadis ini tuan-tuan. Kita lihat pada hadis ini dan kita relate dengan maksud wakaf tadi. Wakaf, Imam Ahmad Ibn Hanbal menambah pada maksud wakaf itu, tujuan wakaf ini adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala,
perkara yang sunat inilah yang akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang wajib compulsory, tuan-tuan. Kan? Benda yang wajib compulsory kita kena buat. Contoh. Contoh. Kalau saya, tuan-tuan, berkhidmat di Perbadanan Wakaf Selangor, tuan-tuan, saya berkhidmat daripada pukul 9 sampai 6. Itu kewajipan saya sebagai seorang pekerja yang digaji oleh Perbadanan Wakaf Selangor untuk bertugas. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika saya nak lebih, jika saya nak lebih, kod-kod lah kan. Contoh, tuan-tuan, contoh. Kod-kod lah kan. Bos nampak kan. Jadi bos sayang sikit lah kan. Jadi saya kena kerja lebih masa sikit lah. Kan? Tak adalah 9.6 saya balik. 9 saya masuk punch card, 6 saya balik. Jadi untuk menambah nilai kerja saya tadi, untuk melihat kerja kita itu sentiasa dalam keadaan yang baik, bila kerja bagi siap semua sebagainya, tepat pada masanya, maka saya pun mengambil masa yang lebih tu. Masa yang lebih itu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lah satu masa yang memang kita gunakan untuk kita nak tunjukkan sesuatu lah kepada bos kita, contohnya kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang nilai tambah kerja lebih itulah yang sunatnya. Kan? Yang wajibnya 9.6, yang sunatnya mungkin saya balik pukul 7, mungkin saya balik pukul 8 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan saya bolehlah baik dengan bos saya. Demikian juga tuan-tuan, sama aja ironinya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita, contoh, untuk solat, untuk puasa pada bulan Ramadan, solat 5 waktu. Jadi untuk menambah nilai, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita buatlah benda-benda yang sunat. Kerana itu yang akan menambah nilai ketakwaan, dan akan menambah rapatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda yang wajib compulsory kita kena buat, tapi yang tambahan ini adalah sunat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada soalan ni sebenarnya. Tak apalah tuan-tuan, kejap lagi saya jawab soalan. Boleh kot tu, ada 1-2 soalan, insya-Allah nanti kejap lagi di akhir kita jawab, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, saya minta tangguh, tuan-tuan. Nanti next section baru kita akan jawab. Macam masuk lagi je perasan. Tak apalah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya sambung, jangan lupa tuan-tuan, like and share. Sebar-sebarkan maklumat. Ni kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapatlah saya ilmu yang bermanfaat tu kan. Adalah insya-Allah, mudah-mudahan sikit kan. Nak kata banyak ilmu tu tak, tapi kita share tuan-tuan benda-benda yang baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kira sebagai satu amal jariyah yang akan membantu kita di akhirat kelak dan ketika di dalam kubur kelak. Tuan-tuan, kalau orang dulu, tuan-tuan mungkin adalah momen ini ataupun kenangan-kenangan ini. Tok-tok kita dulu, tuan-tuan, kan, dengan batuknya, dengan bungkuknya, kan, pergi belakang rumah, kan, gali tanah, tuan-tuan. Gali tanah, tuan-tuan. Kemudian dia pun letaklah benih, tak kisahlah durian ke, rambutan ke, pulasan, apa pula ya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun tengok, tanyalah, tok buat apa tu? Tok tanam buah, kan? Tuan-tuan, perasan tak kita, tok tanam buah tu bila dah berbuah nanti tok pun dah tak ada. Agak-agak pernah jumpa ataupun kita pernah terasa tak momen ni? Kalau ada beritahu. Kan? Komen sikit. Itu kes saya tu, Ustaz. Tak ada, saja. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Taala, atuk kita tanam, bila dah berbuah, atuk kita pun tak berasa buah. Tuan-tuan, dia buat apa, tuan-tuan? Kalau boleh saya katakan itu sedekah, mungkin menyamai wakaf. Yang makan siapa, tuan-tuan? Kita, cucunya. Jangankan kata cucu, sampai cicit, piot, semua makan, tuan-tuan. Kan? Tanam pula musangking, boleh tahan, tuan-tuan. Bukan tanam, dia jual sekali terus. Kan? Rambutan, tuan-tuan, tanam, makan. Kan? Dia pun tak makan, tapi kita yang makan, tuan-tuan. Selagi mana berbuah, selagi itu kita makan. Tu yang kita makan, tuan-tuan. Belum lagi tiba-tiba burung yang makan.
Kan? Ungka yang makan, kera yang makan, monyet yang makan, tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Marah ni tuan-tuan, dia makannya buah rambutan kita. Tapi jangan lupa tuan-tuan, bila dia makan tu, yang dapat pahala siapa tuan-tuan? Atuk kita bawah. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah konsep sedekah yang mana pahalanya berpanjangan, tuan-tuan rahmati Allah Taala. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wakaf ini kalau tak salah saya lah ya, saya minta maaf kalau ada rakan-rakan saya di Majlis Agama Islam Johor, Masya Allah, hebat tuan-tuan, hebat. Mereka ni ada satu program, iaitu wakaf pohon-pohon ataupun wakaf tumbuhan ataupun wakaf pokok. Macam tu ya. Boleh saya kata macam itulah Dan saya dengar khabar, wallahu alam, tuan boleh kaji sendirilah, tuan boleh tanya sendiri. Mungkin ada tuan-tuan kawan-kawan yang bekerja di Majlis Agama Islam Johor dan sebagainya. Tuanku Johor sendiri pun mewakaf, ikut program wakaf ni, wakafkan pokok-pokok kelapa sawit untuk manfaat umat Islam, yang diberikan kepada masjid, sekolah agama seluruh negeri Johor. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Kan? Ini yang satu-satu perkara yang mungkin kita di majlis ni sama-sama kena lihat. Mungkin ini satu kebaikan yang kita boleh tiru dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu konsep lah orang dulu-dulu. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab saya punya tajuk ni pun kena-mengena, maknanya wakaf dulu dan kini. Kan? Jadi kalau ikut dulu-dulu pun tuan-tuan, dulu dollar katanya. Tuan-tuan, wakaf dulu-dulu ni macam mana nenek-nenek kita buat, tok-tok kita buat dulu, ataupun ibu bapa kita buat. Mungkin ada sebahagian ibu bapa buat dan sebagainya, tuan-tuan. Diwakafkannya tanah dia, tuan-tuan. Kan? Ni biasalah. Orang dulu banyak tanah, tuan-tuan. Orang sekarang tanah kubur je tinggal. Tu nak khabarnya. Kan? Sebab sekarang ni, tuan-tuan, rumah semua mampu lihatnya. Kurang mampu milik. Tu kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tok-tok kita dulu bila nak wakaf, dia akan jumpa siapa? Akan jumpa tok imam, dia akan jumpa dengan ketua kampung, dia akan jumpa dengan tok penghulu, jumpa sesiapa lah kan? Saya nak beritahu yang wakaf ni, tuan-tuan, bukanlah satu perkara yang asing. Zaman dulu lagi kan, mungkin kita sebagai cucunya pun pernah merasa, tuan-tuan rahmati Allah Taala, diwakafkannya tanah tu untuk apa? Sekolah agama. Kan? Sekolah agama. Bila wakaf untuk sekolah agama, dia berjumpa dengan Pak Imam. Pak Imam, ni geran tanah saya wakafkan tanah saya ujung sana dalam 3 akil. Dulu orang sebut 3 akil. Kan? 3 akil tu apa ustaz? 3 akil tu 3 ekar. Kan? Saya pun baru tahu. Biasa bila ada orang lama-lama kita ni mewakaf, ustaz saya nak wakaf tanah saya 1.5 akil. Mula-mula pening tak apa benda tu Pak Haji? Kan? 1.5 akil. Akil, apa benda akil? Ekar. Oh, okey. Ekar, okey. Pandai. Alright. Cun. Okey, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diwakafkan untuk madrasah, sekolah agama dan sebagainya. Contoh. Jadi sampai ke satu masa akhirnya anaknya sendiri pun bersekolah di situ. Sampai satu masa, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya cucunya, cicitnya, kan? Mungkin nanti bila balik ke kampung, cucunya bila bawa anaknya balik, dia kata apa? Dulu sekolah ni moyang kamu yang wakafkan. Kok ada momen macam tu, tuan-tuan. Jadi orang dulu banyak tanah, kan? Ada yang wakaf sawah. Sampai sekarang pun masih ada, tuan-tuan. Kan? Tahun 2020 ni masih ada yang nak mewakafkan tanah, rumah dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, tuan-tuan, kalau kita lihat sebagaimana yang saya sebut tadilah, bila wakaf ini ialah zaman-zaman sekarang ni tak mampu lah, tuan-tuan, nak wakafkan tanah, nak wakafkan rumah, kan? Kalau ada pun rumah tu rumah kita sendiri, tuan-tuan. Kalau wakaf, mana kita nak tinggal, kan? Dan wakaf ni pula dia kena milik utam. Kebanyakan rumah kita ni pula semuanya bukan milik utam, milik bank. Tuan-tuan, kan? Bank punya semua. Kita bayar bulan-bulannya sampai ke sudah 30 tahun, tuan-tuan. Entah tak sempat 30 tahun jalan dah. Kan? Jadi tak ada peluang untuk wakaf. Ini poin saya. Kita tak ada peluang. Zaman sekarang kita tak ada peluang untuk wakaf.
Wakaf apa? Tanah, rumah. Berapa ramai yang seusia dengan saya, nak hampir-hampir 40 ni tuan-tuan. Berapa ramai yang ada tanah kurang-kurang 1 ekar lah. Berapa ramai tuan-tuan? Mana mahu kan? Berapa ramai yang ada rumah 2-3 biji? Kan? Kot-kot tahulah. Kan? Tuan-tuan ada 2-3 biji, bolehlah wakaf sebiji nak khabarnya, kan? Tapi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak adalah kebanyakan daripada kita. Bolehlah saya katakan tak ada, bukan semua, tapi kebanyakan, ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak memperolehi pahala sedekah jariah yang berpanjangan ini kalau kita tak ada rumah, tak ada tanah untuk diwakafkan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi menjawab persoalan ini saya kemukakan, benda ni sebenarnya dah difikir oleh ulama satu ketika dulu, pernah pun dikeluarkan fatwa berkenaan dengannya. Kalau kita merujuk kepada fatwa daripada fatwa kebangsaan kali ke-37 kali ke-77 pada tahun 2007, menyatakan harus berwakaf melalui wang tunai. Di Selangor pun selepas itu mengeluarkan fatwa harus boleh wakaf melalui wang tunai. Boleh pakai wang tunai, kan? Macam mana wakafnya? Okey, baik tuan-tuan. Kalau di majlis satu ketika dahulu, Majlis Agama Islam Selangor, kita berwakaf melalui wang tunai dan kita sebut sebagai saham wakaf Selangor. Tapi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun instrumennya itu wakaf, disyaratkan oleh fatwa untuk tukar kepada aset kekal. Jadi aset itu adalah sebahagian daripada, ataupun aset itulah yang menjadi wakaf. Kita buat collection kepada masyarakat, duit tersebut kita tukar kepada aset kekal, kan? Barulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi aset wakaf di situ. Mungkin kita beli rumah, mungkin kita beli tanah dan sebagainya, mungkin kita beli kedai dan sebagainya, dan akhirnya kita akan manfaatkan harta tersebut, sama ada sewa dan sebagainya, dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka berjalanlah pahala orang itu. Tapi tuan-tuan, payahlah pula, lamalah pula. Lama tuan-tuan. Bukannya mudah nak keluarkan duit ni, bukannya mudah kita nak belanjakan. Sebab kalau kita tak belanjakan, wakaf tak jalan lagi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita melihat kepada keadaan semasa, kan? Kalau dulu kita wakaf guna tanah, so tanah boleh terus digunakan. Ini wakaf yang terbaru pula, ada pengharusan menggunakan wang tunai, kita wakaf wang tunai. Tapi wang tunai itu bila ditukar jadi aset, baru wakaf. Kemudian kita tuan-tuan mengorak sedikit langkah lagi, kita kaji tuan-tuan. Maknanya ada sebenarnya satu pendapat yang mengharuskan wakaf tunai ni. Maknanya duit tunai itu sendiri adalah aset wakaf. Kalau saham wakaf Selangor sebelum ini, tahun 2006, 2007 begitu, selepas dikeluarkan fatwa dia, tunai yang kita keluarkan itu tidak dikira wakaf lagi. Tukar jadi aset, baru dikira wakaf. Aset tersebut dikira wakaf. Tetapi pada tahun 2017, selepas dikaji, keluar satu keputusan fatwa yang menyatakan wang tunai itu sendiri adalah harta wakaf itu. Kerana tuan-tuan, wakaf ini kena ada ain. Ain itu apa? Ain itu bukan orang yang nama Ain. Minta maaf ya, orang yang nama Ain. Kawan-kawan saya pun ramai nama Ain. Ain wakaf itu benda wakaf itu. Kalau macam saham wakaf Selangor tadi, kita menggunakan instrumen wang tunai, kemudian ditukar kepada aset. Aset itulah yang dinamakan sebagai ain wakaf. Tetapi yang 2017 punya keputusan fatwa ini, dia mengatakan wang yang kita wakafkan itu pun dah jadi sebagai ain wakaf, maka pahalanya akan berjalan terus. Masya Allah, kan? Peredaran zaman tuan. Zaman tok nenek kita dulu pakai tanah, pakai rumah, pakai apa semua sebagainya. Harta yang mereka ada, fizikal harta yang mereka ada,
Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada satu masa mungkin keadaan hartanah itu pun dah terlalu tinggi, maka kita gunakan wang tunai atau wang kita untuk kita wakafkan. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kena tukar pada aset yang kekal dulu, barulah jadi wakaf kan. Agak lambat keadaan itu. Tapi tak adalah terlalu lambat. Perlu kita, yalah, kita nak keluarkan amanah orang ni, kena betul-betul berjaga-jaga tuan-tuan. Takkan kita nak, contoh nak beli kedai yang duduk ujung sana, siapa nak sewa kan? Mestilah orang nak sewa kedai yang tepi-tepi jalan besar kan. Senang orang nak singgah, senang orang nak parking, senang orang nak cari. Tapi kalau ujung-ujung payah. Jadi mungkin masa-masa macam tu yang menyebabkan lewatnya wang itu ditukar kepada aset wakaf. Kemudian pergi kepada lagi satu anjakan, wang tunai itu sendiri dah wakaf. Tuan-tuan nak wakaf berapa? Terpulang. Kalau saham wakaf Selangor dulu RM10. Tuan, RM10 payah ustaz. Kan? Banyak ustaz. Kan? Banyak tuan. Kita kira-kira dengan Allah Taala. Tapi Allah Taala tak pernah kira dengan kita tuan. Ingat tak? Kan? Allah Taala tak pernah kira dengan kita. Kan? Allah Taala bagi kita mata berkelip-kelip, kan? Tangan boleh gerak, mulut boleh cakap, lidah tak keluh tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, benda tu pernah tak kita ucap alhamdulillah setiap hari? Kan? Lepas habis doa pun kita cabut tuan-tuan. Kan? Tak ada berzikir pun. Tak nak kata orang lah, aku pun sama juga. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak kabur tuan-tuan, kan? Kurangnya kita bersyukurlah kan. Qalilan min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja hamba-hamba aku yang bersyukur. Tak apalah tuan-tuan. Kan tak kisahlah. Tapi nak kabarnya, okey, kita pergi kepada cerita yang tadi tuan-tuan. Melalut saya ni kan, kejap lagi panjang tuan-tuan. Ni kejap tuan-tuan. Ni tak tahu berapa jam dah ni. Nak dekat sejam dah. Tuan-tuan rahmati Allah Taala. Sekarang peredaran zaman, maknanya wakaf tunai itu sendiri. Kalau dulu saham wakaf RM10. Sekarang ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagilah berapa pun. Nak kabur kan? Tak ada nilai minimum, tak ada nilai maksimum tuan-tuan kan? Kalau boleh lah 10 hari terakhir 10 hari terakhir 10 hari awal bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, kok-kok lah tengoklah akaun tuan-tuan kan, kok-kok adalah sikit-sikit yang belakang-belakang. Depan-depan tak apalah, depan-depan nanti mungkin tahun depan ke apa semua kan. Jangan tengok yang akaun yang depan-depan kan, RM10,000, RM120,000 tak payah. Jangan tengok. Tengok yang belakang. RM120, RM121.20 sen. RM1.20 tu wakaf kan. Tengok yang belakang ni. Sebab ni tunai kan. Wakaf tuan-tuan, wakaf. Sebab bila kita tutup mata, insya-Allah, itulah, bukan tutup mata tidur, tutup mata tak buka-buka, itulah pahala kita tuan-tuan kan. Mudah-mudahan itulah pahala kita. Nak harap apa tuan-tuan kan? Kalau kita refer pada hadis yang awal tadi, Nabi kata 3 tuan-tuan. Nak harap apa tuan-tuan? Ilmu yang manfaat, masya-Allah kan. Berapa ilmu kita tuan-tuan kan? Dah ada mana-manunya kan. Berapa banyak kitab kita dah tulis, berapa banyak buku kita dah tulis, berapa banyak tuan-tuan kan. Nak tulis tesis pun terkial-kial. Nak tulis tesis kan, tak siap-siap tesis kau, entah kan macam tu tuan-tuan. Nak tulis tesis, ini kan pula nak tulis buku, nak tulis kitab, masya-Allah. Ilmu tak pernah ada tuan-tuan. Yang tulis tesis tu pun banyak tengok ilmu orang. Nak kabur tuan-tuan, minta maaf lah. Sama je dengan aku pun. Mana mahunya kan? Nak harap ilmu, tak ada tuan-tuan. Ini walaupun kita hidup, belum tentu kita ada ilmu yang kita boleh kongsi. Sebab tu tuan-tuan, kongsilah ilmu kan. Ajarlah anak ngaji. Ada anak ngaji. Dia kawan saya kata, mudah je nak dapat ilmu manfaat. Macam mana? Ajar anak baca Fatihah. Oh, iya juga. Dan saya dengar ceramah ni tu, ajar anak baca Fatihah. Oh, betul. Maknanya kalau dulu pendapat aku salah. Ingat guru je yang boleh dapat ilmu manfaat ni. Rupanya kita pun boleh dapat. Tapi nak ajar anak Fatihah tu pun, la ilaha illallah. Saya sibuk ustaz. Tak sempat nak ajar anak. Jangan kata nak ajar Iqra, jangan kata nak ajar Quran, nak ajar baca Fatihah. Kan? Bisa dengar hujah dia ajar baca Fatihah je. Sebab baca Fatihah ni kita akan baca setiap kali sembahyang. Kan? Maka pahala akan mengalir pada kita. Betul.
Amal tuan-tuan, amal. Saya bagi kat tuan-tuan ni juga. Amal tuan-tuan. Jangan lupa ajar anak Fatihah. So maknanya perbetulkan bacaan Fatihah anak dan sebagainya. Kan, moga dia jadi ilmu yang bermanfaat. Kan, tak dapat banyak, sikit menjadi tuan-tuan. Tu je. Yang penting jangan banyak-banyak tapi tak amal. Sikit amal, okey lah. Kan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata ilmu ada, tak ada sangat. Kan. Lepas dah tuan. Tak nak kata apa dah. Kan? Tunggu lagi tak buat wakaf tuan. Kan? Tak buat juga sedekah jariah yang Nabi sebut yang pertama. Tunggu. Kemudian tuan-tuan, sampai mati konon haraplah doa anak yang soleh. Ni akan datang tuan-tuan. Tak payah kaburlah anak tuan-tuan. Anak saya pun belum tentu lagi. Doakan saya. Masya Allah. Kita berharap dan saya sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Kita dapat anak-anak yang soleh dan solehah, yang berjaya di dunia dan di akhirat, yang mendoakan kita tuan-tuan. Sebab tu yang kita tunggu pun, kan? Tapi jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa apa? Kita kena doakan juga dulu ibu bapa kita, kan? Sebab kalau kita tak doakan ibu bapa kita, mana maunya akan datang anak kita pula yang nak mendoakan kita. Jadi jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa. Tapi tuan-tuan, belum pasti kita dapat anak yang soleh yang boleh doakan kita. Jadi tuan-tuan, yang pastinya sekarang tuan-tuan, tu RM1.21 ringgit 20 sen. RM1.20 sen. RM1.20 sen. Jangan 100 tuan-tuan. 20 pun kira banyak. RM1.20 sen. Kan? RM1.20 sen. Kan? Buka laman web PWS, www.wakafselangor.gov.my. Kan? Masuk dalam tu, pakai FPX, silakan tuan-tuan. Tak ada masalah. Online boleh sekarang. Minta maaf tuan-tuan, kan? Dalam tandas pun masih boleh wakaf. Tapi jangan kau buat. Ini contoh je. Nak kabur senangnya wakaf sekarang ni. Sebelum tidur tuan-tuan kan, terkebil, tengok shilling, kan? Ambil handphone tu. Jangan duk tengok Facebook je, kan? Layari laman web kita, wakaf tuan-tuan. Tak payah banyak, yang RM1.20 sen. Kan? Kan? Tapi ni saya cakap dengan orang Selangor. Apa barang orang Selangor RM1.20 sen je, kan? Tak main. Orang Selangor RM1.20 sen. Tak payah minggu lepas lah. Nak khabar orang Selangor bukan RM1.20 sen, kan? 18,000 dia bagi. Kan? Nak khabar orang Selangor, tahniah orang Selangor, tahniah orang Selangor. Tuan-tuan rahmati Allah Taala. Tak, saya bukan nak cakap pasal nilai. Nilai itu tak penting. Sebab tu saya kata tak ada nilai minimum, tak ada nilai maksimum. Bagilah berapa pun, kan? Tuan-tuan bekerja, kita ada satu skim tuan-tuan. Tuan-tuan kalau bekerja RM5 je sebulan. RM5 ni banyak ustaz. La ilaha illallah. Banyak lagi tuan-tuan. Tadi RM10 banyak, RM5 pun banyak sebulan. La ilaha illallah. Payah no kita pun, kan? Itu yang saya minta RM1.20 sen je. Dah RM5 pun banyak. Mana mahu tuan-tuan? RM5 sarapan pagi je. Takkan bagi RM5 tak sarapan pagi sampai hari kiamat? Tak mungkin tuan. Pasal RM5 ni lah tuan-tuan, nanti mana tahu kawan hari-hari belanja. Tu nak kabar kan? RM5 tuan-tuan, potong gaji. Tak boleh nak potong gaji, ustaz nanti payslip kotor. Yalah. Kan? Kotor pula payslip kau. Ya. Tak apa. Tak payah buat potongan gaji. Potong akaun. Kan? Tentu ada Maybank, ada CIMB. Potong. Guna CIMB, guna Maybank, potong, buat auto debit. Pun RM5 juga. Tak ada masalah. Kan? RM5 je. Tapi yang itu bermula dari RM5. Kan? Dan tuan-tuan, saya nak khabar tuan-tuan. Bila saya kata ilmu yang bermanfaat, lagi 5 minit kan? Lagi 5 minit nak habis. Woi, lain macam. Saya nak khabar tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat itu tuan-tuan rahmati Allah, doa anak yang soleh tuan-tuan bukan hanya doa, tetapi apa-apa perkara yang baik yang kita niatkan untuk ibu bapa kita, sama ada hidup atau mati. Baca Quran, kita berzikir, benda-benda yang sunat ya, bukan wajib ya. Berwakaf ini, wakaflah untuk kedua ibu bapa. Wakaf untuk mereka tuan-tuan. Kalau mereka meninggal dunia tuan-tuan, hak inilah yang kita hantar berterusan tuan-tuan, kan? Hantarlah pahala kat ibu bapa kita berterusan. RM5 je ustaz, RM5 je.
RM1 untuk diri sendiri, RM1 untuk suami atau isteri, RM1 untuk anak-anak, RM1 untuk ibu, RM1 untuk bapa kita. RM5 cukup. Tak payah banyak. Mula daripada RM5. Nak bagi banyak pun boleh, apa salahnya? Lagi banyak pahala, tuan-tuan. Kan? Sebab syurga bukan suka-suka, tuan-tuan. Syurga kena beli. Beli dengan apa? Beli dengan ringgit Malaysia yang kita ada sekarang. Nak khabar, tuan-tuan, rahmati Allah Ta'ala. Lagi 5 minit, pengarah saya kata. Jadi tuan-tuan, saya nak pergi kepada ramai, terima kasih yang menonton ni. Sang Rajuna Tapa, Syafiq Husaini, Samir, Saleh Bahari. Ni kawan lama duduk Uyun. Terima kasih. Sofia Kamarudin. Banyak ni. Ini talk share kita ni, Fazli Rosli. Terima kasih kawan-kawan yang sudi menonton FB Live. FB Live pula. FB Live. Kan. Jangan lupa like and share. Ya. Saya nak jawab soalan, ada beberapa minit lagi. Ada yang soal kita, boleh ke orang bukan Islam menggunakan wakaf ke berwakaf? Tak kisahlah berwakaf ke atau menggunakan harta wakaf. Baik. Ni soalan bagus ni. Bolehkah orang Islam, saya jawab dulu, bolehkah orang Islam berwakaf? Boleh ke orang bukan Islam berwakaf? Ni orang Islam bukan Islam. Bolehkah orang bukan Islam berwakaf? Kan? Boleh, tak ada masalah. Kita pernah tanya sendiri pada Datuk Mufti, boleh, tak ada masalah, cuma pahalanya tergantung. Nanti bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka pahala itu akan datang kepada dia. Kan? Wallahu alam. Bab pahala tak nak usik. Nanti orang marah kat saya. Sebab benda tu benda yang kita tak boleh nampak. So jangan ulang banyak. Tapi nak khabar boleh tak boleh? Boleh. Nak guna? Boleh. Kan? Maknanya manfaat boleh kepada mereka? Boleh. Asalkan bukan untuk niat maksiat ataupun yang tidak diharuskan oleh syarak. Sebagai contoh, bila dia nak berwakaf, dia datang pada kita. Contoh, minta maaf. Ni contoh je. Tiba-tiba Cik Rama Chandran datang. Kan. Cik Rama Chandran datang, ini saya nak wakafkan 100,000. Boleh, kita terima, tak ada masalah. Tapi untuk pembinaan kuil saya, masya-Allah, tak boleh, tuan-tuan. Hak tu manfaat terus kepada dia, yang tidak diharuskan oleh syarak, tak boleh. Tapi kalau dia nak wakaf, tiba-tiba dia tengok kawan-kawan dia semua berwakaf. Ni contoh, tuan-tuan, Majlis Perbandaran Subang Jaya, semua orang wakaf. 100% daripada pekerja dia wakaf. Malah ada juga wakaf yang daripada, kalau tak salah saya, yang bukan Islam. Dia pun berwakaf sebab dia yakin. Kalau mereka boleh yakin, takkan kita tak yakin? Mereka yakin apa? Kalau dia beri, lagi banyak dia dapat. Tu tuan-tuan. Dia bagi, lagi banyak dia dapat. Hak tu yang kita tak ada. Dia lagi percaya benda itu. Kan? Ini Tuan Allah bagi dia. Tak apalah. Okeylah, itu kepercayaan dia. Kita tidak boleh menolak kepercayaan dia, terpulang. Tapi dia rasa nak bagi. Dia bagi, kemudian kita gunakan duit tu untuk bina dewan contohnya. Mana mungkin kita tak benarkan dia pakai dewan tu. Kita beli mungkin satu tempat itu. Ni contoh satu tempat tu memerlukan padang. Kemudian kita belikan dengan duit wakaf satu tanah, kemudian kita jadikan padang permainan ataupun taman permainan. Mana mungkin orang yang bukan Islam ni tak boleh? Nampak tak, tuan? Maknanya boleh menggunakan secara tak langsung, boleh menggunakan untuk perkara-perkara yang bersifat harus hukumnya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kat situ pun kalau kita lihat nilai Islam itu dalam menyebarkan dakwah bil hal. Maknanya walaupun yang bagi tu orang Islam, tapi orang yang bukan Islam pun masih boleh guna. Tempat tu tak ada jambatan. Mungkin jambatan yang lama runtuh. Kita bina jambatan. Semua orang boleh lalu. Mana kita boleh halang orang Cina lalu, orang India lalu, orang Iban lalu? Tak boleh. Kita gunakan untuk sama-sama. Sebab asasnya kepentingan masyarakat. Baik. Udah rupa, tanyalah ustaz Jangan, tuan-tuan. Saya tak pun nak pandai. Bolehkah kita wakaf diniatkan kepada orang lain? Ni saya dah ulas tadi, tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Boleh kita niat wakafkan kepada orang lain. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh wakaf apa-apa pun. Contoh ini contoh mungkin kita baru lepas kematian orang yang tersayang, sama ada isteri ataupun ibu mertua dan sebagainya. Jadi mungkin mereka ada emas
Kan? Mungkin mereka ada emas. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin emas itu mungkin emas itu kita dapat kerana penerimaan harta faraid ataupun harta faraid kita, tuan-tuan rahmati Allah SWT memang milik kita. Jadi kita boleh niat wakafkan, kan? Apalah sangat, mungkin gelang ni ibu punya, rantai ni ibu punya, loket ni ibu punya, subang ni ibu punya. Dulu satu ketika dulu ibu pakai. Mungkin ialah tanda kenang-kenangan, ada sentimental value. Mungkin kita nak pakai supaya kita boleh lihat, kan? Kita terkenang pada ibu, boleh lihat terkenang pada ibu. Tapi yang tu ibu tak nak, tuan-tuan. Lihat terkenang, baca Fatihah tak juga, kan? Kalau baca alhamdulillah, kadang-kadang tak juga, tuan-tuan. Duk belik, lepas tu teringat kenal lama, dah buat apa, tuan-tuan? Saya cadang. Apa kata emas itu wakafkan. Hantar emas yang dia pakai di dunia, hantar untuk pahala akhirat dia. Niat wakafkan untuk dia, kan? Hantar ke Perbadanan Wakaf Selangor, kita akan nilai berapa wakaf dia, maka kita akan niatkanlah kepada kedua ataupun ibu bapa, kan? Ada yang isteri datang jumpa kita, Ustaz, saya nak wakafkan, ambil lah rantai saya ni. Datang dengan suami, tuan. Kan, datang dengan suami. Ustaz, saya nak wakafkan rantai saya ni. Boleh, tak ada masalah. Dan saya nak niat wakafkan kepada suami saya. Terkejut, tuan. Kan? Boleh, suaminya hidup lagi, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab saya sayang dan cintakan suami saya. Jadi saya wakafkan rantai ni, kan? Supaya kita sama-sama beroleh pahala. Masya Allah, hebatnya. Hebat, tuan. Ada yang datang kepada kita, Ustaz, saya baru lepas kematian ibu saya. Inilah ada gelang, cincin, rantai ni, kan? Tak berapa banyak, Ustaz, sikit ni je lah. Tapi kami dah bincang adik-beradik, kita dah bahagikan harta faraid, dah bincang adik-beradik, semua adik-beradik setuju. Kemudian kami nak wakafkan lah ni. Saya nak bagi pahalanya kepada ibu dan ayah saya. Masya Allah. Ni anak yang soleh. Tuan, kan? Ni anak yang soleh, bukan hanya nama soleh. Minta maaf, Soleh Bahari ni ada kat ni, Soleh Bahari kawan saya. Minta maaf leh. Kan? Itulah, tuan-tuan. Maknanya itulah anak yang soleh, yang mana sentiasa kebaikannya itu diingat, untuk ibu bapa. Sebab ibu bapa kita takkan boleh balas jasa dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup setakat ni, kan? Cukup ni, tuan-tuan. Nanti lama sangat tuan pengarah saya marah. Tak ada, saja je, kan? Cuma saya nak pastikan, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita hidup ni lah, tang kita hidup ni lah. Bila lagi, tuan-tuan? Inilah masanya, kan? Bila kita masih belum diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihat, segar bugar. Bila ditanya bila afdal sedekah, afdalus sedekah sahihun sahihun. Ketika mana kita sihat dan ketika mana kita ada rasa kedekut ataupun memerlukan. Sihat tu tak ada masalah, tuan-tuan. Afdal sedekah waktu sihat, kan? Kemudian masa kita kedekut atau masa kita memerlukan. Masya Allah. Ini nak raya haji ni, kan? Nak tukar langsing katanya. Bang, nak tukar langsir, kan? Jadi kita pun duk fikir, nak tukar langsir ke nak wakaf, nak tukar langsir ke nak wakaf, nak tukar langsir ke nak wakaf. Time tu kena wakaf, ya. Time tu kena wakaf, tuan. Duk kira-kira kan, tukar langsir ke wakaf, tukar langsir ke wakaf. Tukar langsir ke wakaf, kita wakaf yang dapat pahala. Langsir tahun depan kita tukar. Macam tak ada tahun depan, kan? Tak ada, tuan-tuan. Nama Allah Taala. Nak khabar, garap. Tengah kita sihat, tengah kita hidup, garap. Tak perlu banyak. Berapa yang tuan-tuan ada, silakan layari laman web kita, boleh melalui FPX, kan? Type je Wakaf Selangor, tuan-tuan. InsyaAllah boleh berwakaf berapa pun, bila-bila masa pun, tak ada masa yang tertentu dan sebagainya. Buatlah masa time-time ni, tuan-tuan. 1 ke 10 Zulhijjah ni, mudah-mudahan kan, dia akan jadi satu pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan kepada kita, yang jadi teman kita, tuan-tuan. Tak ada apa lagi teman kita di dalam alam barzakh nanti.
mungkin inilah salah satunya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan boleh-boleh lah cepat-cepatlah. Wakaf-wakaf lah tuan-tuan. Berapa pun. Tak perlu banyak-banyak. Nanti banyak-banyak terasa tuan-tuan. Sikit-sikit dulu pun tak apa. Kalau tuan-tuan nak buat potongan gaji ke, nak buat auto debit Maybank, CMB, insya-Allah nanti kita extend lagi tuan-tuan. Lepas ni kita mudah-mudahkan lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Kita kaji mana-mana yang boleh kita mudahkan masyarakat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh kita like dan share FB Perbadanan Wakaf Selangor tuan-tuan. Kan kat dalam tu ialah insya-Allah lah adalah benda-benda yang baik yang kita akan kongsi-kongsikan. Kan boleh like FB PWS, kemudian kita ada Instagram. Instagram kita ada tuan-tuan. Boleh silakan like lah. Aku pun tak tahu kau tahu tak, pasal aku ni dah tua. Kau nak like lah, kau share lah, kau up lah, apalah. Tak kisahlah tuan-tuan. Jadilah sebahagian daripada kami dan jadilah penyumbang kepada Wakaf Selangor. Mudah-mudahan tuan-tuan, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dah ceritakan macam mana perubahan-perubahan wakaf ini berlaku daripada dulu hingga kini. Insya-Allah mudah-mudahan puk dada tanya iman tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berjumpa dengan saya lagi Huna Ustaz Haji Ustaz Nasrul Ahmad pada akan datang. Nanti asyik saya je tuan-tuan, orang boring pula. Lepas ni ada lagi tuan-tuan. Jangan lupa stay tune, boleh tengok kami, like, share banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang tuan-tuan like dan share itu pun sebahagian daripada amal jariah. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada diri saya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau sekiranya saya ada terkasar bahasa, tersilap bicara dalam saya berbicara dengan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Saya rasa dalam hampir sejam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wakaf mudah-mudahan dia jadi pencen akhirat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.